Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, sebelum kita meneruskan perbincangan, kita lihat juga sepintas lalu mengenai permasalahan yang kita hadapi. Okey. Kita lihat dahulu kepada kertas arahan, di mana kertas arahan ini mengkehendaki kita untuk merancang dan juga menerapkan penguat audio yang bebas daripada sebarang gangguan ataupun kebisingan. So, bagi melaksanakan projek ini, kami menggunakan penguat audio kelas A. Kenapa kita memilih kelas A? Kerana seperti yang dikehendaki oleh kertas arahan lah, di mana kertas arahan ini mahukan kita untuk menggunakan kelas A. Kenapa kita memilih untuk menggunakan amplifier kelas A sedangkan masih terdapat lagi amplifier kelas lain seperti kelas B, kelas C, kelas D maupun kelas AB. Okey, sebab pertama kenapa kita memilih menggunakan amplifier kelas A adalah kerana seperti yang saya nyatakan tadi bahawa kita mengikut kertas arahan yang menyuruh kita untuk menggunakan amplifier kelas A. Antara sebab lain adalah kerana amplifier kelas A dia akan menghasilkan suatu waveform ataupun gelombang yang berbentuk 360 degree ataupun satu pusingan yang lengkap. So dalam situasi ini, keadaan amplifier ini akan sentiasa on ataupun dalam keadaan yang hidup bagi menghasilkan gelombang penuh. So, memandangkan sifatnya yang sentiasa aktif, ia akan dapat membantu kita untuk mengurangkan sebarang gangguan ataupun bunyi. Okey, so sekarang kita dah tahu amplifier apa yang akan kita gunakan. So, kita bergerak pula kepada pembinaan ataupun construction lita dan kita lihat komponen-komponen, cara penyambungan dan juga sifat-sifat yang akan kita ketahui melalui pelaksanaan projek ini. Okey, seperti yang telah saya terangkan tadi, di mana transistor ataupun amplifier kelas A mengandungi ataupun menggunakan hanya satu transistor sahaja. Dan kita lihat di sini, kita identify bahawa di sini terdapat 3 transistor. Di manakah kedudukan transistor kelas A ini? Okey. Transistor kelas A adalah berada pada stage yang pertama, iaitu yang dilabel sebagai transistor Q2. Kita menggunakan transistor yang sentiasa kita gunakan seperti pada amali-amali sebelum ini, di mana kita menggunakan transistor 2N222A. Namun, penggunaan hanya amplifier kelas A sahaja adalah tidak cukup. Kerana kita boleh katakan bahawa kapasiti dia adalah rendah ataupun kurang. So, bagi mengatasi masalah ini, kita menggunakan amplifier kelas A bersama dengan Darlington pad. Okay. Sekarang kita lihat pada construction data, kita boleh lihat pada stage yang ini, stage yang pertama ini kita labelkan dia sebagai transistor amplifier kelas A, dan juga pada stage yang kedua iaitu bermula daripada kapasitor 4 adalah gabungan Darlington pad. Okey, di sini saya terangkan mengapa kita harus menggunakan dua stage. Okey, sebab utama kita menggunakan dua stage ini adalah seandainya kita hanya menggunakan satu stage sahaja iaitu amplifier kelas A, ia adalah tidak cukup untuk menampung kita punya aim untuk menghasilkan signal yang lebih tinggi lah. So di sini seandainya kita menggunakan satu stage juga, penghasilan attenuation adalah lebih tinggi daripada penghasilan gain. So daripada stage pertama ini, ia akan dibawa kepada stage 2 bagi menghasilkan gain yang kita perlukan. Daripada Q2, ia akan dibawa signalnya ke Q3 untuk menghasilkan gain yang lebih tinggi. Okay. Perkara yang paling penting semasa kita membina lita adalah penghasilan ataupun penggunaan komponen-komponen yang betul. Di sini saya tegaskan bahawa penggunaan resistor, kapasitor, transistor juga seharusnya betul untuk menghasilkan output yang terbaik. Tetapi pernah tak kita terfikir, kenapa kita menggunakan Darlington pad sedangkan ada je jenis-jenis transistor yang lain? Okey, sebab dia seandainya kita menggunakan transistor kelas A, ia adalah tidak cukup untuk menghasilkan output yang kita hendak. Itulah antara sebab kenapa kita menggunakan Darlington pad, kerana Darlington pad ini akan menyebabkan ataupun akan menggabungkan kedua-dua transistor ini untuk bertindak sebagai satu sahaja.
Okey, setelah kita menganalisis segala komponen ataupun segala sambungan yang ada ini, kita tengok pula kepada output, di mana kita nak lihat kepada penghasilan waveform dan juga P out. Okey, sebelum tu saya terangkan di manakah kedudukan P out. Okey, memandangkan kedudukan P out adalah pada beban, iaitu speaker. So sambungannya adalah di sini pada beban. Okey. So bagi mengukur nilai P out, kita menggunakan wattmeter, dan juga bagi mengukur nilai ataupun melihat waveform, kita menggunakan oscillator. Okey, so sekarang kita lihat kepada simulation kita. Kita runkan dulu. Okey, inilah nilai yang akan kita dapati, di mana nilai bagi P out kita ini adalah 307 miliwatt. Bagi waveform pula, kita boleh lihat bahawa waveform ini bergerak dalam keadaan full cycle, iaitu 360, di mana sini adalah merupakan channel A dan juga di sini merupakan channel B. Kedua-dua waveform ini adalah dalam satu kitaran yang lengkap, iaitu 360 darjah, dan dia tidak mempunyai sebarang gangguan. So, dia punya waveform adalah cantik. Okey, so sekian itu sahaja perbincangan maupun presentation daripada saya mengenai projek saya, iaitu cellphone sebagai audio amplifier. Okey, so sehingga berjumpa lagi. Sekian, terima kasih.